Assalamualaikum, selamat sejahtera. Hari ini cikgu akan terangkan untuk bab 1 tingkatan 4 iaitu tajuk tujuan perniagaan dan pemilikan perniagaan. Okay, hari ini cikgu hanya terangkan untuk subtopik tujuan perniagaan saja. Okey, 1.0 awak kena tahu maksud perniagaan. Okey, maksud perniagaan ialah aktiviti yang melibatkan urus niaga jual beli barang dan perkhidmatan antara penjual dengan pembeli bagi memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. So ada 3 keyword kat sini yang awak kena ingat. Yang pertama, urus niaga jual beli barang atau perkhidmatan. Yang kedua, antara penjual dan pembeli, dan yang ketiga, memenuhi keperluan dan kehendak. So 3 keyword yang awak kena ingat untuk maksud perniagaan. Okay, sekarang awak kena tahu pula konsep asas perniagaan. Okay, konsep asas perniagaan kita ada 6 konsep asas perniagaan. Yang pertama, memuaskan kehendak dan keperluan pengguna. Kedua, pertukaran nilai. Yang ketiga, keuntungan perniagaan. Yang keempat, kontrak perniagaan. Yang kelima, barang dan perkhidmatan. Yang keenam, penjual dan pembeli. Konsep asas perniagaan ini ialah apa yang terkandung dalam perniagaan ataupun apa yang terlibat dalam perniagaan. So, cikgu akan terangkan satu-satu. Okay, yang pertama, barang dan perkhidmatan. Of course, dalam perniagaan kita akan jual barang dan perkhidmatan. Okey, dua benda yang kita jual ni, barang dan perkhidmatan. Barang ialah sesuatu yang ada bentuk fizikal yang kita boleh pegang. Seperti handphone, makanan, benda yang kita nampak, yang kita boleh sentuh. Okay, kita panggil sebagai barang. Perkhidmatan pula ialah aktiviti yang memberi faedah kepada pengguna. Okay, seperti awak bayar untuk delivery service ataupun servis penghantaran, ataupun awak bayar untuk perkhidmatan doktor, benda yang kita tak nampak tapi memberi faedah kepada kita. Itu kita namakan sebagai perkhidmatan. Konsep yang kedua ialah memuaskan keperluan dan kehendak pengguna. Kita ada keperluan, kita ada kehendak. Okay, keperluan adalah sesuatu yang kita perlu untuk hidup seperti makanan, tempat tinggal dan sebagainya. Kehendak pula adalah keinginan manusia untuk hidup yang lebih selesa. Kehendak ni dia tak terhad. Contoh macam makanan yang harga mahal, pakaian cantik. Pakaian tu sejenis keperluan tapi setakat pakaian RM5 tu kita boleh pakai lagi, tu kita punya keperluan. Tapi kalau kehendak ialah baju berjenama mahal seperti blazer yang berharga 200-300 tu, okay, itu adalah kehendak kita. Emas, okay, itu pun merupakan kehendak. Jadi perniagaan ini bertujuan untuk memuaskan keperluan dan kehendak pengguna. So ini konsep yang kedua. Konsep yang ketiga ialah pertukaran nilai. Okay, dalam perniagaan ada aktiviti yang di mana pembeli akan memberi sesuatu yang bernilai seperti wang kepada penjual sebagai balasan untuk mendapatkan barang. Okay, so sekarang ini kita punya pertukaran nilai ialah wang. Kalau zaman dulu kita punya pertukaran nilai ada sistem barter. Sekarang kita gunakan wang sebagai kita punya pertukaran nilai. Okey, yang keempat, konsep yang keempat ialah keuntungan perniagaan. Okey, dalam perniagaan, of course, peniaga nakkan untung. Mana ada orang berniaga nak rugi, betul tak? Jadi, keuntungan perniagaan merupakan salah satu daripada konsep dalam perniagaan. So, keuntungan ialah lebihan hasil jualan setelah kita tolak semua kos yang terlibat. Jadi, keuntungan ialah jumlah jualan tolak jumlah kos. Okay, konsep yang kelima, ada penjual dan pembeli. Kalau dalam perniagaan ada penjual je, tak adalah perniagaan. Jadi dalam perniagaan kita mesti ada penjual dan pembeli. Okay? Dan konsep yang keenam ialah kontrak perniagaan. Okay, kontrak perniagaan ini ialah perjanjian yang dimeterai di antara dua pihak ataupun lebih. Biasanya kontrak ini berperanan untuk melindungi pengguna lah dalam urusan perniagaan. Jadi
bukti pembelian ataupun bukti penjualan. Okey, ini adalah kontrak perniagaan. Okey, aktiviti perniagaan macam cikgu terangkan tadi melibatkan dua jenis aktiviti, iaitu aktiviti yang berasaskan barang dan juga aktiviti yang berasaskan perkhidmatan. Jadi bila sebut apa dia aktiviti perniagaan, automatik awak akan tahu aktiviti perniagaan melibatkan dua, iaitu aktiviti berasaskan barang dan juga aktiviti yang berasaskan perkhidmatan. Okey, 1.1 tujuan perniagaan. Okey, lepas awak dah tahu apa itu konsep asas perniagaan dan juga apa aktiviti yang terlibat dalam perniagaan, awak kena tahu apa dia tujuan sebenar perniagaan. Okey, tujuan sebenar perniagaan ialah menawarkan barang atau perkhidmatan oleh seseorang peniaga ataupun organisasi kepada pembeli. Maknanya tujuan perniagaan ini adalah menawarkan barang atau perkhidmatan lah. Itu tujuan utama perniagaan. Dan kita boleh pecah kepada dua. Menawarkan barang itu yang pertama untuk mendapatkan untung, yang kedua bukan untuk mendapatkan untung. So nanti kita akan tengok perniagaan yang menawarkan barang untuk mendapatkan untung dan apa perbezaan di antara dengan yang bukan bermotifkan untung. Okey. Okey, pertama kita tengok organisasi yang bermotifkan untung ataupun OBU. Sebab kedua-dua ni dia menawarkan barang. Cuma yang pertama ni dia bermotifkan untung sebab objektif utama dia ialah untuk mendapatkan keuntungan. Biasanya organisasi ini menawarkan barang dan perkhidmatan yang diperlukan dan diminta oleh pengguna. Okey, kepentingan keuntungan ini kepada perniagaan ialah yang pertama dia dapat mengukur tahap prestasi dan menentukan hala tuju sebuah perniagaan itu. Yang kedua, keuntungan juga dapat mengembangkan dan memastikan kelangsungan perniagaan. Yang ketiga, keuntungan dapat melambangkan imej perniagaan dan yang keempat, keuntungan juga dapat menjalankan dengan adanya keuntungan ni organisasi dapat menjalankan tanggungjawab sosial kepada masyarakat. Okey, yang kedua kita akan tengok organisasi yang bukan bermotifkan untung iaitu OBU, OBBU. Tadi OBU, yang sekarang OBBU. Okey, so organisasi yang bukan bermotifkan untung ni dia menawarkan barang dan perkhidmatan juga tapi untuk memenuhi keperluan awam dalam pelbagai bidang termasuk bidang pendidikan, keagamaan, sosial dan juga budaya. Dia punya target bukan untuk dapatkan untung macam OBU, macam OBU. Okey, jadi matlamat penubuhan organisasi ini yang pertama sekali untuk meningkatkan pelibatan sektor awam dalam kegiatan kemasyarakatan. Yang kedua, OBBU menyediakan ruang dan peluang untuk semua golongan terlibat dalam aktiviti yang boleh membangunkan masyarakat yang kurang berkemampuan lah. Yang ketiga, membantu golongan yang kurang berkemampuan untuk mendapatkan perkhidmatan seperti perlindungan, pendidikan, rawatan, kaunseling dan sebagainya. Dan yang keempat, untuk memastikan nasib setiap insan yang memerlukan bantuan terus terbela dan terpelihara. Contoh yang cikgu boleh bagi ialah makna ataupun Majlis Kanser Nasional. Majlis Kanser Nasional dia ditubuhkan bertujuan untuk memberi kesedaran kepada orang ramai tentang penyakit kanser. Makna ni juga dia bukan hanya membantu pesakit kanser tetapi juga memberi pendidikan kepada keluarga pesakit kanser macam mana nak berhadapan dengan pesakit kanser itu sendiri. Jadi itu tujuan penubuhan makna ni. Itu adalah salah satu contoh organisasi yang ditubuhkan bukan untuk bermotifkan untung. Okey, kaedah perniagaan untuk organisasi yang bukan bermotifkan untung ni ada 3. Yang pertama, dia jual barang secara percuma. Yang kedua, dia jual barang pada harga kos hanya untuk menanggung kos jualan barang dan perkhidmatan saja.
Dan yang ketiga, mereka akan jual pada harga di bawah kos. Jadi ini adalah 3 kaedah perniagaan bagi organisasi yang bukan bermotifkan untung. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Okay, kita bertemu lagi di video akan datang. Terima kasih.